Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 23 bulan 9 2021 kita bersua kembali bagi sesi PDPR sejarah. Okay, jadi sebelum kita belajar seperti biasalah kita baca doa sebelum belajar, baca polisi tingkah laku, akta sekolah, SSBC dan juga diingatkan kepada semua mengenai pentaksiran bilik darjah. Okey, kita tengoklah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, apa pendapat kamu mengenai gambar yang saya tayangkan ini? Sekiranya semua ada jawapannya dan sekiranya kamu ada jawapan, tulis jawapan kamu tu dalam link yang saya sediakan ataupun tulis dalam grup Telegram sejarah kita. Baik, seterusnya kita lihat pula tajuk. Okay, berdasarkan apa jawapan yang kamu beri tadi, saya tahu semua akan mengatakan ialah mengenai perpaduan pelbagai kaum di negara kita. Kita akan terus sambung tajuk mengenai prinsip rukun negara lagi. Kalau minggu lepas kita belajar kepentingan dia dalam kehidupan kita, apa kaitan dia dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk pembentukan jati diri melalui 5 prinsip rukun negara. Okay. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami nilai serta kehidupan rukun negara dalam kehidupan. Yang dari segi kriteria kejayaan, saya dapat yang pertama, menyatakan maksud jati diri. Yang kedua, menyenaraikan nilai-nilai dalam pembentukan jati diri dalam kehidupan. Yang ketiga, saya dapat menerangkan langkah-langkah memupuk perpaduan dalam masyarakat. Sebagaimana yang sedia maklum, kita baru saja selesai menyambut bulan kemerdekaan atau bulan kebangsaan kali ke-64 peringkat sekolah dengan tema Malaysia Prihatin. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai murid sekolah kena prihatinlah dengan keadaan semasa dan keadaan dunia baru ni, di mana kita sebagai seorang murid kena berubah mengikut situasi. Sebagai rakyat yang cintakan negara, cintakan keadaan yang aman damai, kita mestilah memiliki nilai-nilai jati diri dalam diri kita apabila kita berhadapan dengan situasi yang baru. Okay, jadi jati diri ini bermaksud ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat membentuk identiti, perwatakan dan kepribadian yang unggul. Maknanya sebagai murid sekolah, sebagai rakyat Malaysia, mesti ada nilai-nilai yang baik dalam diri untuk membentuk perwatakan yang baik. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini adalah ciri-ciri pembentukan jati diri yang perlu ada dalam diri kita sebagai murid sekolah, sebagai rakyat Malaysia dan sebagainya. Yang pertama, kita kena berusaha gigih. Berusaha gigih untuk mencapai kejayaan. Okey. Yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, kita kena taat setia kepada raja dan negara. Okey. Mempunyai semangat patriotisme, maknanya kalau kita, apa cara kita nak menghargai kemerdekaan, mungkin baru ni kita kibarkan jalur gemilang, kita ikuti aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan sebagainya. Okay, seperti kita ada persefahaman, maksudnya kita ada persefahaman, maksudnya kita antara keluarga kita, adik-adik kita dengan kaum lain pun kita ada satu persefahaman, maksudnya kita saling tolak ansur, betul ansur ada sifat toleransi. Dan juga kita lihat di sini ada gambar ataupun anak-anak belajar mengaji dengan ibu bapa. Kita mesti ada berakhlak mulia, ada nilai-nilai murni, sifat tolong-menolong antara satu sama lain, prihatin dengan keadaan tepi rumah kita ke, kalau ada sampah, kita buang sampah, kalau kita pergi pantai ada sampah sarap yang orang buang, kita buang dan sebagainya. Maknanya kita ada sifat nilai-nilai murni tu kena ada dalam diri kita. Maknanya kalau dalam kita sebagai orang Islam, kita mestilah berakhlak mulia untuk menjadi insan yang kamil. Baik, seterusnya nilai-nilai untuk bentukkan jati diri ni adalah segi perpaduan lah untuk merealisasikan masyarakat yang berbilang bangsa ni mestilah wujud satu aktiviti untuk menyatu padukan pelbagai kaum. Jadi kita kena hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, tadi ada juga usaha gigih. Ini adalah contoh lah dalam berita di mana pelajar perlu berusaha untuk mencapai kejayaan. Macam mana kita tahu kita sekarang belajar PDPR, walaupun PDPR semua guru berusaha untuk mengajar kamu dengan
bersungguh-sungguh agar kamu dapat atau tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi saya haraplah kepada semua murid sentiasa mengikuti PDPR agar bila kita diberi kebenaran untuk bersekolah secara bersemuka nanti, kita tidaklah terkapai-kapai ataupun tak tahu nak jawab bila cikgu buat soalan, pentaksiran dan sebagainya. Kerana semasa PDPR ni cikgu dah berusaha untuk mengajar kamu supaya kamu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Seterusnya, kita ada rasa bangga kepada pencapaian negara kita. Negara kita dah maju, dah ada pembangunan dan sebagainya. Kita mesti ada rasa perasaan bangga kepada negara kita. Kita tahu negara kita ada pelbagai kaum. Kita hendaklah menerima kehidupan beragama bangsa lain. Kita sebagai orang Islam diajar bagaimana kita hendaklah bertoleransi atau berasuh kepada agama lain. Kita tahu negara kita ni ada orang Kristian, ada Sikh, Hindu, Buddha ni. Kita kena terimalah dan kita menghormati serta meraihkan apa perayaan mereka dan sebagainya. Dan yang penting pada kita sebagai murid sekolah, kita mesti ada rasa sayang dan cinta kepada sekolah kita. Kita ada rasa keinginan untuk belajar, untuk memajukan sekolah kita, untuk mengharumkan nama sekolah kita di peringkat yang lebih tertinggi. Itulah antara nilai-nilai murni atau ciri-ciri yang ada pada diri kita yang akan membentuk jati diri kita menjadi orang yang berwibawa dan berkepribadian baik. Okey, ini adalah langkah-langkah memupuk perpaduan. Sebagai kerajaan yang prihatin dengan pelbagai kaum yang ada di negara Malaysia ni, macam-macam usahalah dilakukan untuk memupuk perpaduan antara kaum. Jadi salah satunya adalah mewujudkan 5 prinsip rukun negara ni di mana ia menjadi alat perpaduan antara kaum. Selain pada itu, pelbagai usaha dilaksanakan untuk melihat perpaduan kaum terjalin dengan baik. Contoh, pada tahun 1957, setelah negara kita mencapai kemerdekaan, apa dia pengisian dia? Yang pertama, pemufakatan politik memudahkan proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya persefahaman antara ahli politik itu memudahkan proses kemerdekaan Tanah Melayu. Pada tahun 1963, diwujudkan Akta Bahasa Kebangsaan. Bagi kita dah belajar, bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan sejak kemerdekaan negara kita lagi. Akta ini bertujuan memantapkan pelaksanaan bahasa Melayu dalam semua bidang. Kita belajar masa kelima itu, bahasa Melayu ni sebagai bahasa perseratan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan dan sebagainya. Itu adalah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik, pada tahun 1969 diwujudkan satu Jabatan Perpaduan Negara. Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara inilah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara yang ada di negara kita. Pada tahun 1970 diwujudkan satu dasar, iaitu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini diperkenalkan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan yang berlaku dalam kalangan kaum di Malaysia ni. Jadi pada tahun 1991 wujudlah satu wawasan, iaitu wawasan 2020 dan negara kita telah mencapai tahun 2020 pada tahun lepas. Wawasan 2020 ni digubal untuk membentuk masyarakat yang progresif dan berakhlak mulia. Sains dan teknologi menjadi asas kemajuan negara pada masa hadapan. Pada ini ayat pada tahun 1991 dan kita telah melepasi wawasan 2020 ni pada tahun lepas. Pada tahun 1992 diwujudkan satu slogan iaitu Malaysia Boleh, di mana ia diadakan Malaysia Boleh ni untuk menyuntik semangat rakyat Malaysia untuk mencapai kejayaan pada peringkat antarabangsa. Sebagaimana kita lihat baru ni macam sekolah Olimpik baru ni kan, ada atlet kita yang telah mencapai target dapat emas, mengharumkan negara kita di Korea kan. Jadi ada slogan Malaysia Boleh. Pada tahun 2004, diadakan satu lagi slogan itu Gagasan Satu Malaysia. Ianya dilaksanakan bagi mengukuhkan perpaduan antara kaum bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Itu adalah beberapa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan kita untuk memupuk perpaduan kaum antara kaum yang ada di Malaysia ini. Okey. Baik, akhir sekali, sampailah ke tugasan kita. Sebagaimana kita lihat tadi, ada dua tajuk kecil yang kita belajar hari ini dan yang pentingnya kamu kena faham
Kamu boleh rujuk buku teks kalau tak faham. Tugasan kamu seperti biasalah, isi link kehadiran PDPR pada hari ini. Dan dalam link kehadiran tu ada sikitlah soalan yang perlu kamu jawab mengenai tajuk yang kita belajar pada hari ini. Yang kedua, buat catatan mengenai tajuk-tajuk berikut dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Yang pertama 2.1 pembentukan jati diri tadi ni. Nilai-nilai untuk bentuk jati diri tu kamu tukarkan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Peta apa yang sesuai untuk tajuk pembentukan jati diri. Yang kedua, langkah-langkah membentuk perpaduan tu kamu tukarkan juga ke dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai. Tengok tahun mula-mula tahun 1987, 19 maknanya ikut rutan sampailah 2002 dan sebagainya. Itu tugasan kamu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang dapat hadir dan ikuti PDPR pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar.